start recording sekejap. Okay, dekat belakang cikgu ni kita nak buat satu sesi intervensi lah untuk kita buat ulang kaji, untuk memahirkan kita lagi bab 3 sains tingkatan 4, iaitu teknik mengukur parameter kesihatan tubuh badan. So kita tengok dululah apa dia. Ni buku teks yang saya tengah tunjuk kat awak ni, buku teks. Kejap lagi kita akan cuba buat latihan. So kita tengok dulu. Okey, yang ini yang awak perlu tahulah, iaitu bagaimana kita nak mengukur suhu. Kan tadi tajuk dia kaedah untuk mengukur parameter kesihatan badan. So salah satu dia adalah bagaimana kita nak ukur suhu badan. Sebab suhu ni menggambarkan tahap kesihatan awak. Kalau suhu tinggi, mungkin awak dah terkena jangkitan, jangkitan mikroorganisma yang mungkin ada ketika awak mandi hujan, ataupun ketika awak makan makanan yang tidak masak sepenuhnya. Jadi benda-benda ni dia boleh menyebabkan tubuh badan kita melakukan gerak balas. Dia nak lawan mikroorganisma tu, dia akan naikkan suhu badan. Jadi untuk mengukur suhu badan ni kita mesti ada alat. Alat dia adalah termometer. So kita ada 4 jenis termometer. Kita ada termometer klinik. Termometer klinik ni adalah untuk menyukat tubuh badan lah, tubuh badan manusia. Biasa digunakan untuk orang dewasa lah, sebab kita boleh letak dekat ketiak kita, dan ada juga termometer yang boleh diletakkan di bawah lidah. Okey, kita ada termometer makmal yang panjang warna kuning. Cikgu pasti awak pun dah pernah dengar termometer warna kuning dan pernah nampak pun, pernah pegang pun. Tetapi termometer yang dekat makmal ni, yang berwarna kuning panjang ni, tak sesuai untuk digunakan dalam menyukat suhu tubuh badan manusia. Sebab apa? Nanti kita akan tengok kenapa dia tak sesuai. Tetapi kenapa dia sesuai untuk digunakan dalam uji kaji ataupun eksperimen? Sebab dia boleh mengukur sehingga julat negatif 10 darjah Celsius sehingga 110 darjah Celsius. Yang ini tak mungkin boleh digunakan oleh termometer klinik. Tak boleh buat. Dia tak boleh mengukur julat sehebat termometer makmal ni tadi. Okey, yang ketiga kita ada termometer rectal. Rectal ni bermaksud dubu. So kalau awak tengok dekat sini, dia ada nama dia, termometer rectal. Yang ini bermaksud dubu lah. Rectal ni bermaksud dubu. Sebab dekat hujung, dekat bahagian hujung dubu tu, dia ada satu bahagian organ yang bernama rectum. Rectum ni adalah tempat menyimpan najis. Bermaksud dia adalah organ di dalam tubuh badan. Sebab tu kita kena masukkan termometer rectal ni dalam tubuh. Dan dia ni antara yang paling tepat lah. Termometer yang paling tepat ni adalah termometer yang masuk daripada lubang tubuh. Ni paling tepat. Biasanya kita akan mengukur suhu bayi lah. Bayi yang bawah 3 bulan, kita akan gunakan termometer ni. Sebab apa? Sebab dia punya jarak tubuh nak ke kawasan rectum adalah dekat. Jadi bila kita cocok je, kita dah boleh dapat suhu. Tak sesuai digunakan untuk orang dewasa. Kenapa? Sebab mungkin yang pertama adalah privacy dia. Kita dah besar dan dewasa, so kita ada nilai-nilai kehormatan, privacy kita sendiri. So kita tak suka orang menyentuh bahagian-bahagian yang tertentu. Selain daripada tu, kita dah berbadan besar. Jarak tubuh kita dengan rectum dah jadi semakin panjang. Dah tak sesuai nak menggunakan termometer jenis ini. Selain daripada tu, kita ada termometer yang sedang popular untuk tempoh sekarang ni. Kita ada termometer inframerah. Inframerah ni bermaksud dia akan tembak pada tubuh kita, terutamanya pada bahagian kepala, untuk mendapatkan bacaan suhu tanpa menyebabkan sebarang sentuhan. Itu kehebatan dia. Tak payah sentuh, dia dah dapat baca suhu kita. Yang ini cikgu jelaskan dulu supaya awak faham sebelum kita jawab soalan. So dia yang paling baik lah, yang paling baik untuk orang dewasa untuk tempoh pandemik ini adalah termometer inframerah. Sebab dia tidak melibatkan sentuhan. So itu boleh mencegah daripada virus merebak. Okey, tengok ni. Kenapa termometer makmal tadi tak sesuai untuk menyukat suhu manusia? Sebab apa? Sebab kalau awak tengok dekat sini, termometer makmal ni dia tak ada benda ni. Dia tak ada, kita panggil sebagai pencerutan. Dia tak ada. Pencerutan ni
hanya ada pada termometer klinik sahaja. Dia ada fungsi, tapi dalam termometer makmal tak ada. Jadi tak sesuai nak sukat suhu manusia. Penting kita ada pencerutan, ada selekor yang sebegini. Untuk apa? Dia untuk mengelakkan daripada cecair merkuri yang ada dalam termometer tu jatuh dengan sangat mendadak. Jadi bila dia jatuh dengan sangat mendadak, nanti bacaan kita menjadi tidak tepat lah. So tak sesuai. Itu dia sedikit sebanyak tentang termometer. Okey, cikgu cerita dengan sepantas kilat. Kalau awak ada soalan, just open awak punya mikrofon dan tanya. So ini adalah nadi, tempat-tempat nadi yang ada pada tubuh badan manusia. Nadi ni adalah satu tempat yang boleh kita ukur untuk kita mendapatkan bacaan degupan jantung bagi seminit. Sebab kalau kita nak pegang pada jantung kita kat sini, mungkin bacaan tu tak berapa tepat sebab dekat sini kita ada tulang rangka, kita ada otot dada. Jadi bacaan tu mungkin tak tepat, jantung ada kat dalam. Jadi macam mana kita nak tahu berapa banyak jantung kita dah berdegup? Kita hanya perlu semak ataupun merasai pada salur darah kita pada tempat-tempat yang tertentu sahaja. Contohnya ada seperti dalam gambar ni lah. Tempat-tempat ni biasanya kulit yang nipis lah. Kulit yang nipis. Jadi dia ada dekat sini. Ni awak kena tengok dalam buku teks balik lah kalau awak nak tengok. Okey, lagi apa yang penting dalam bab ni, kita tengok sekejap. Okey, tekanan darah pula. Tekanan darah ni kita akan ukur menggunakan alat. Alat dia ni penting. Kita kena tahu nama alat ni. Sebab baik. Loading. Okey, ni alat dia. Alat dia bernama sphygmomanometer. Sphygmomanometer ni adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan darah bagi manusia. So ini alat dia. Kita ada digital dan kita ada juga yang tradisional. Yang 3.4 ini, gambar 3.4 ini adalah sphygmomanometer yang bersifat tradisional ataupun analog. Dia bukan digital, tetapi gambar di bawah ini 3.5 ini adalah sphygmomanometer yang bersifat digital. So ini adalah alat yang paling tepat lah untuk mengukur tekanan darah. Tekanan darah manusia yang normal adalah 120 bagi bacaan sistolik, 80 bagi bacaan diastolik. 120 ni, 120 sistolik ni adalah bacaan apa? Dia adalah bacaan ketika jantung kita tu dia mengepam darah ke seluruh badan. Jadi of course lah tekanan tu tinggi sebab dia nak pump darah tu pergi ke seluruh badan kita. Tetapi kenapa bacaan diastolik menjadi rendah pula, iaitu 80 sahaja? Ini disebabkan oleh diastolik ini bermaksud tekanan di dalam jantung ketika jantung kita dah tak ada darah. Jadi bila jantung dah tak ada darah, dia dah tak ada tekanan. Sebab itu tekanan dia mesti rendah sedikit. Itu yang dimasukkan dengan diastolik. Sistolik mesti tinggi. Sebab ketika itu jantung sedang mengepam darah ke seluruh badan. Okey, ini bacaan kategori tekanan darah kita. Perlu ke kita hafal? Tak perlu hafal, tetapi kita perlu fahami. Terutamanya soalan yang pernah keluar dalam awak punya ujian pengesanan, dia tanya awak, kenapa bayi dia mempunyai tekanan darah yang lebih tinggi berbanding dengan bukan yang itu denyutan nadi. Ini tekanan darah. Silap. Okey, kita tengok ni. Pesakit tekanan darah pesakit tekanan darah tinggi, dia mempunyai tekanan sebanyak 140 sehingga 160. Ni bahagian sistolik. Ini pun dah cukup tinggi. So ini bahayalah. Biasanya dia menyebabkan boleh menyebabkan stroke ataupun lumpuh sebab salur darah kita boleh pecah. Okey, yang terakhir, ini adalah formula untuk mengira BMI, Body Mass Index. So yang ini pun formula dia dah bagi
Dalam soalan kalau keluar pun dia akan bagi, dia minta kita faham apakah itu obesity dan apakah itu BMI yang unggul. So yang ini yang penting. Kalau BMI kita di bawah 18.5, kita ni dalam keadaan yang kurang jisim badan lah. Tapi kalau kita nak unggul, bacaan dia mesti 18.5 sehingga 24.9. Okey, itu sedikit sebanyak. Cikgu just buat refreshment untuk awak ingat balik. Dan cikgu pasti awak kan pandai-pandai belaka. Jadi awak mesti dah ada sedikit knowledge dalam minda awak. Jom kita tengok soalan dia. Ni soalan yang kita nak bincangkan bersama-sama. So cikgu tak ada digital ink kali ni. Okey, ni soalan dia. So soalan dia, soalan pertama dan soalan yang kedua kita minta sahabat kita menjawab lah. Kita minta sahabat kita yang menjawab. So kita tengok siapa yang ada. Kita ada ramai ni, kita ada dekat 11 pelajar. So kita minta volunteer lah, volunteer. Siapa yang boleh jawab? Cikgu nampak Hani ada, Kristina ada, Yasdina ada, Daniel ada. Siapa yang nak jawab soalan yang pertama? Rugi kalau awak tak jawab soalan pertama. Soalan pertama ni soalan yang mudah-mudah aje. Cuba jawab, volunteer. Cepat, siapa nak jawab? Baca dan bagi jawapan. Ambil masa. Ada volunteer? Tak ada volunteer, biar betul. Tak ada volunteer tak apa. Kita ada kaedah lain. Dah ada. Tahniah, tepuk tangan. Yasdina yang akan menjawab. Yasdina, Assalamualaikum. Sihat tak? Buka mic Yasdina. Oh, Yasdina. Waalaikumsalam cikgu. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih banyak. So awak dikehendaki untuk membaca soalan dan ambil masa untuk memilih jawapan. Nampak tak? Kalau pakai handphone boleh zoom lah supaya awak nampak. Boleh cikgu. Okey, baca. Soalan 1, kita perlu memastikan suhu badan kita sentiasa berada dalam julat suhu normal. Apakah yang dimaksudkan dengan suhu badan? Jawapan dia D, darjah kepanasan dan kesejukan badan manusia. Yes, mudah sahaja. So betul jawapan awak. So apakah yang dimaksudkan dengan suhu badan? Itu darjah kepanasan ataupun kesejukan. So dekat sini dia punya tips dia, jangan ingat apabila kita menyebut suhu, awak semua ingat panas. Bila sebut suhu je, ramai pelajar akan ingat panas. Panas, panas, panas. Kenapa badan dia panas? Dia ada suhu tu. Itu kita tak nak. Suhu ni bermaksud darjah kepanasan dan kesejukan. Boleh jadi panas, boleh jadi sejuk. 10 darjah Celsius mungkin bagi awak sejuk. Tapi bila tanya orang dekat Antartika, dia berkata biasa je 10 darjah Celsius. Jadi dia adalah darjah kepanasan. Kita mengikut unit. Darjah Celsius. Ada darjah dekat situ. Okey, soalan nombor 2. Masih Yasdina lagi. Satu pelajar jawab 2 soalan. Okey, soalan nombor 2 Yasdina. Boleh jawab lagi? Boleh cikgu. Okey, jawab, baca. Apakah fungsi termometer ini? Okey, sebelum itu, agak-agak awak, kita ada 4 jenis termometer. Apakah nama jenis termometer ini? Adakah dia makmal, klinik ataupun rektal ataupun yang terakhir inframerah? Termometer makmal. Termometer makmal. Okey, termometer makmal. Okey. Okey, apakah fungsi dia? Fungsi dia adalah A, digunakan untuk menyukat suhu cecair. A digunakan untuk menyukat suhu cecair. Bagus. Okey, soalan nombor 3. Terima kasih Yasdina. Kita tengok ada siapa lagi. Okey. Kita akan cuba buat sekali lagi lah. Yasdina kita dah boleh remove dia lah sebab dia dah jawab. So kita tak nak dia kena lagi. So kita buang dia. Saya lah cikgu. Zuhair tak ada Habis siapa tu? Akima. Ada. Zuhair ada. Zuhair ada. Okey, Zuhair boleh buka mic? Boleh.
Sedap suara dia. Okey. Zuhair baca soalan nombor 3. Kemudian ada jawapan bagi tahu. Apakah faktor yang menyebabkan suhu badan melebihi normal? Jangkitan. Jangkitan. D. Sebelum tu cikgu nak tanya, suara awak memang macam tu ke awak tengah cakap senyap-senyap? Taklah. Memang macam ni Awak penyanyi Lambat lagi. Tak tahu. Lain macam serak-serak basah. Apakah faktor awak jawab jangkitan? Jawab jangkitan. Jangkitan boleh menyebabkan suhu badan tu menjadi apa? Panas. Kalau dia terlajak tidur, dia tak adalah suhu yang panas. Mak bapak dia panas. Minum berlebihan boleh ke menyebabkan suhu badan panas? Boleh? Tak ada minum berlebihan ni kecuali awak minum alkohol. Awak minum alkohol memang boleh menyebabkan suhu badan meningkat. Makan berlebihan dia tidaklah menyebabkan suhu badan kita meningkat melebihi normal. Tidak. Okey, bagus. Terima kasih Zuhair. Soalan nombor 4 Zuhair, lagi sekali. Antara berikut yang manakah faktor mempengaruhi kadar denyutan nadi manusia? Ambil masa baca jawapan dulu. Aktiviti fizikal. Yes, betul aktiviti fizikal. Boleh jelaskan tak aktiviti fizikal yang macam mana akan memberi kesan kepada kadar denyutan nadi manusia? Contohnya beza dengan yang berlari dan duduk. Jelaskan. Yang berlari kadar denyutan dia tinggi, yang duduk kadar denyutan rendah. Bagus. Ataupun sangat bagus, tepat. Tetapi boleh tak awak jelaskan kenapa orang yang sedang melakukan aktiviti fizikal seperti berlari itu kadar denyutan nadi dia tinggi? Kenapa? Organ memerlukan lebih banyak oksigen. Jadi darah flow mengalir lebih banyak. Sangat-sangat tepat. Bagus. Jantung perlu mengapam darah yang membekalkan oksigen kepada otot dan juga sel-sel badan dengan lebih banyak. Terima kasih banyak Zuhair. Terima kasih banyak. Okey, soalan nombor 5. Akmal boleh jawab tak? Akmal tadi dia volunteer kan? So Akmal boleh nampak tak kat depan ni Akmal? Tak ada Akmal cikgu. Ya? Tak ada Akmal. Afina tadi tu. Afdina. Boleh? On? Akmal yang. Akmal kelas lain cikgu. Akmal kelas lain cikgu ni pun pandai-pandai je. Afina dah masuk balik dah. Afina nak jawab soalan ni? Volunteer? Ya cikgu. Okey, boleh jawab Afina. Apakah nama dan kegunaan alat tersebut? D. Mengukur tekanan darah. Apa nama alat tu? Sphygmanometer. Bagus. Sphygmomanometer, dia mengukur tekanan darah. Okey, melalui pemerhatian awak, adakah ini sphygmomanometer digital ataupun analog? Analog. Bagus. Pemerhatian yang bagus. Okey, soalan nombor 6. Soalan nombor 6. Awak baca dulu soalan tu. Soalan nombor 6, baca dulu. Berapakah bacaan tekanan diastolik bagi individu kategori tekanan darah berisiko? Okey, kita nak tekanan diastolik. Diastolik bagi pesakit tekanan darah lah sebab dia berisiko. Berapakah bacaan bagi pesakit tersebut? D. Berapa? D. Okey, D D ni macam untuk sistolik. Diastolik ni dia tak pergi setinggi itulah. Kita tengok balik buku teks untuk kita rujukan kita. Sekejap. Ni dia. Kita tengok dekat sini
yang berisiko. Dia punya tekanan diastolik dia adalah sekitar 85 sehingga 89. Yang ini yang berisiko lah. Jadi kita tak jawab yang sampai 100 sehingga 200. Itu untuk sistolik. Sistolik dia memang boleh pergi sehingga setinggi itu. Tetapi untuk diastolik dia biasanya di bawah 110 sahajalah. Kalau 85 ni pun dah dianggap sebagai tinggi lah. Tapi cikgu sekitar inilah bacaan cikgu. Dia ada kaitan dengan umur juga sebenarnya ni kalau awak tengok nanti. Okey, soalan nombor 7. Ada yang nak jawab volunteer? Cikgu minta lah, cikgu minta pelajar jawab. Cikgu minta siapa lagi yang cikgu tak pernah dengar suara dia Rakika ada? Rakika. Kalau ada boleh buka mic. Syakira. Dia tak ada ada boleh buka mic. Rosak ke? Tak boleh buka mic. Tak ada hal, tak boleh buka, tak ada hal. Okey, kita minta azan lah. Azrul Azan, ada Azrul Azan? Azan kalau ada buka mic. Okey, terima kasih Azan. Buka mic Azan. Baca soalan nombor 7 Azan. Ini adalah soalan aras rendah, aras bawah. Mudah sahaja baca soalan. Antara berikut, manakah kesan yang disebabkan oleh jisim badan yang berlebihan? Dia nak nama penyakit tu. Osteosporosis. Apa penyakit apa tu? Penyakit apa tu? Penyakit tulang. Saya buka protos saya. Penyakit tulang. Jap, cikgu tengok dekat sini. Dia tak ada lah. Agak-agak awak jawapan apa yang sepatutnya? Kalau jawapan tu tak ada kat sini lah. Obesity. Yes, bagus. Jawapannya adalah obesity. Tapi dalam kes yang macam ni, kalau awak tak dapat nak jawab obesity, awak kena pilih jawapan yang paling dekat dengan kalau dia ada jisim badan yang berlebihan. Kalau dia ada jisim badan yang berlebihan, maksudnya mesti dia ni kuat makan. Betul tak Azan? Dia kuat makan nasi. Bila dia kuat makan nasi, penyakit apa yang dia senang dapat? Pernah tanya mak bapak awak mesti tahu. Kalau kita banyak makan nasi, pagi makan nasi, petang, tengah diabetes. hari, kita boleh dapat kencing manis, ataupun diabetes melitus. Diabetes. Itu tapi boleh dapat. Diabetes bukan gula ke cikgu? Dia untuk gula. Betul, bagus. Awak dah tahu kan diabetes tu untuk gula. Sayangnya nasi itu adalah gula. Gula semata-mata. Sebab tu kita ada pelbagai jenis nasi. Kita ada nasi daripada padi gula, daripada padi perang. Itu adalah padi yang baik, kandungan glukosanya sedikit. Tetapi padi yang biasanya yang diamalkan oleh Malaysia ni adalah padi yang mengandungi glukosa yang sangat tinggi. Sebab kalau awak tengok kelas makanan, nasi adalah karbohidrat. Bermaksud dia punya monomer adalah glukosa. Yang ini awak pernah belajar dalam bab yang ke-9 Sains Tingkatan 4, iaitu tentang kimia industri. Kat situ dia ada cerita tentang monomer dan polimer. Nasi adalah karbohidrat, monomer dia adalah glukosa. Glukosa tu apa? Gula lah. Gula. Jadi makan nasi memang penyebab kencing manis. Sebab itulah orang Asia banyak menghidap kencing manis. Sebab dia punya makanan adalah nasi. Kalau dekat Eropah, dia tak makan nasi sebagai makanan utama. Dia ada ambil roti daripada gandum. Gandum kandungan gulanya sedikit. Kalau awak nak makan roti, pilih roti gandum. Nak makan nasi, pilih nasi yang beras perang. Dia mahal sikit tapi glukosa tak banyak. Boleh faham Cikgu harap itu menjelaskan lah. Okey, soalan nombor 8 dia ada melibatkan calculation sikit. Cikgu akan revise nanti. Sebab kalau nak tunjuk ni, cikgu tak ada pen yang boleh cikgu conteng. Cikgu biarkan soalan nombor 8.
Cikgu tengok soalan nombor 9. Kita masih dengan Azan lagi. Okey, Azan boleh bacakan lagi soalan nombor 9? Kekurangan jisim badan akan meningkatkan risiko seseorang mendapat masalah kesihatan seperti penurunan daya tahan badan melawan penyakit anemia. Apakah masalah kesihatan lain yang mungkin dihidapi oleh seorang yang kekurangan jisim badan? D. Komplikasi sendi dan tulang. Komplikasi sendi dan tulang. Betul. Tulang. Komplikasi sendi dan tulang. Ini kalau dia kurang makan lah. Okey dia kurang makan, dia boleh menyebabkan komplikasi sendi dan tulang lah. Sebab dia tak dapat kandungan kalsium dan juga kelas-kelas makanan yang lain. Okey, selain daripada cuba awak tengok soalan ni, dia ada highlightkan ni, anemia. Anemia ni penyakit apa? Siapa yang boleh jelaskan? Ataupun Azan tahu anemia ni apa? Penyakit kekurangan darah. Ada jawapan lain? Ni penyakit darah dia bulan sabit. Bagus, itu jawapan yang tepat. Anemia ni dia darah awak berbulan sabit. Sepatutnya bentuk apa? Dia bentuk bulan lah. Patutnya dia bentuk bulat. Dui Bulat cekung. Dui cekung, bagus. Macam mana nak menggambarkan bulat dui cekung tu? Awak pernah makan gula-gula kopiko? Itulah bentuk sel darah kita. Seperti bentuk gula kopiko, dia ada cengkung di bahagian tengah, atas dan bawah. Sebab tu dia dipanggil dui cekung. Kenapa dia ada cekung? Sebab dia nak menambahkan luas permukaan. Dia dah bentuk macam mangkuk dekat tengah-tengah tu, dia boleh isi more oxygen. More oxygen boleh bind with the red blood cell. Itu fungsi dia berbentuk sedemikian. Okey, kita biarkan dulu yang itu sebab dia melalui pembacaan yang banyak. So nanti cikgu tak nak awak pening. Sebenarnya kalau awak tengok ni, cikgu dah bagi dalam WhatsApp. So kalau yang mana ada printer, awak boleh cetak soalan yang cikgu bagi ni dan awak boleh jawab pakai pen. Mungkin itu lebih mudah lah. Lebih mudah berbanding kita tengok handphone. Kalau yang tak ada tu boleh tengok handphone, tak ada masalah. Tengok laptop pun boleh. Okey, soalan yang ini adalah soalan subjektif. Soalan subjektif dia ada 3. Cikgu bincang dengan awak soalan 1 dan soalan 2. Soalan 3 cikgu akan tinggalkan sebagai tugasan. So kita tengok soalan nombor 1. Cikgu baca soalan, cikgu explain pada awak. So cikgu minta awak fahamkan baik-baik. Tengok dekat belakang ni. Okey, jadual 1 dia menunjukkan kadar denyutan nadi 2 pelajar melakukan aktiviti yang berbeza-beza. Ada pelajar yang pertama dia melakukan aktiviti berehat, berjalan, berlari. Sama juga dengan pelajar yang kedua. Tetapi kadar denyutan dia lain. Kalau awak tengok kadar denyutan pelajar pertama itu, bacaan dia lebih rendah lah berbanding dengan pelajar yang kedua tu. Pelajar kedua tu tinggi sikit bacaan denyutan nadi dia. Tinggi sikit bacaan denyutan nadi dia. Soalan dia mudah saja. Soalan dia, pelajar mana yang mempunyai kadar denyutan nadi yang paling tinggi dalam semua aktiviti? Pelajar mana? Mudah je. Murid 2. Pelajar yang kedua. Bagus. Kalau awak baca, awak tahu. So ini adalah kemahiran apa? Kemahiran awak membaca data sahaja. Kemahiran membaca data. Nyatakan hubungan. Soalan sebegini memang selalu akan keluar dalam kertas yang kedua. Bila dia sebut nyatakan hubungan, maka apa yang awak perlu buat, awak mesti mulakan ayat awak dengan semakin. So awak tengok dekat sini, dia ada tanya 2, kadar denyutan nadi. Hubungan kadar denyutan nadi dan jenis fizikal. So awak boleh tengok dalam jadual yang dia bagi tu tadi, ataupun awak sendiri boleh fikir dengan normal, apakah hubungan kadar denyutan nadi dengan jenis aktiviti fizikal menggunakan perkataan semakin. Semakin apa kadar denyutan nadi dan semakin apa jenis aktiviti fizikal. Siapa yang boleh cuba bagi jawapan
Saya cikgu. Siapa tu? Daniel Ah, Okey, teruskan. semakin tinggi kadar denyutan nadi, semakin kuat jenis aktiviti fizikal. Semakin kuat Kuat jenis je. aktiviti fizikal. Kalau dalam penandaan, dia akan dikira betul jugalah kuat. Tetapi kita nak mencari jawapan yang paling tepat. Kuat itu bukanlah tata bahasa yang tepat untuk mewakili aktiviti fizikal. Sepatutnya apa? Sepatutnya adalah cergas. Jadi jawapan dia semakin tinggi kadar denyutan nadi, semakin cergas aktiviti fizikal. Tetapi melalui yang awak baca jawapan awak tadi pun diterima juga. Jadi dekat sini cikgu nak awak faham lah. Dalam SPM tu nanti kita tidak menekankan sangat tata bahasa tu. Selagi dia menggambarkan situasi yang sebenar, maka dia dianggap betul. So jawapan Daniel tadi boleh dianggap betul. Tetapi selepas ni cuba awak mencari perkataan-perkataan yang lebih tepat. Seperti untuk kes ini adalah cergas. Semakin tinggi kadar denyutan nadi, semakin cergas aktiviti fizikal. Okey, bagus. Kita tengok soalan yang lain. Okey, dia tanya soalan yang lain. Okey, siapa pula volunteer? Siapa yang nak jawab soalan ni? Dia tanya apakah faktor lain yang boleh mempengaruhi kadar denyutan nadi? Apa dia? Kita tengok soalan yang kita. Yes, Dawisha ada. Okey, Dawisha ada. Boleh buka mic? Boleh cikgu. Bagus. Dawisha ni tak silap. Pelajar cemerlang kan? Cuba baca Dawisha. Pelajar cemerlang mana Bukan. ni cikgu? Cikgu macam pernah dengar nama awak masa kita meeting dengan Cik T hari tu. Cuba baca. C ni cikgu. Ya, C. Okey, apakah dua faktor lain yang mempengaruhi kadar denyutan nadi? Kalau dalam eksperimen dekat atas tadi, faktor yang digunakan adalah aktiviti fizikal, berjalan, berlari dan duduk. Tetapi cari faktor lain selain daripada aktiviti fizikal. Apa yang boleh menyebabkan kadar denyutan nadi awak tinggi? Jantina dan umur. Bagus, jantina dan umur. Kalau kita bercerita tentang jantina, Dawisha, siapa yang mempunyai denyutan tinggi? Kadar denyutan nadi tinggi? Perempuan. Bagus. Perempuan. Perempuan bagus. Boleh awak bagi tahu sebab dia kalau awak tahu? Tak tahu cikgu. Lelaki dia mempunyai kadar denyutan nadi yang rendah sebab dia mempunyai otot yang lebih banyak daripada perempuan. Selain daripada tu, otot lelaki dia adalah kuat. Dan untuk pengetahuan awak, jantung itu adalah 100% otot. Minta maaf, bukan 100% lah, tapi most adalah otot. Selebihnya adalah air lah, iaitu darah kita. Tapi dia adalah otot. Jadi otot lelaki ni dah memang semula jadinya dia kuat. Jadi dia boleh mengepam darah dengan lebih baik. Jadi sekali pam, darah dah keluar banyak. Kalau perempuan dia kena pam dengan kuat sikit lah, baru darah tu pergi. Faham. Faham Okey, soalan D pula. Dawisha, masih Dawisha lagi tadi awak dah jawab kan? Awak dah jawab perempuan dia mempunyai denyutan nadi yang lebih tinggi. Jadi dekat sini awak dah boleh jawab lah. Jadi yang nombor 2 tu tadi adalah perempuan sebab 2 tu tinggi. Yang 1 ni lelaki. Cikgu tolong gariskan untuk awak. Okey, terima kasih Dawisha. Okey, soalan nombor 2. Soalan yang terakhir kot. Nanti kita tengoklah, tak apa. Soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2, siapa yang boleh jawab? Dawisha boleh keluar. Afina macam dah kan? Ada. Tak apa. Afina dah, kita Batrisha ketua kelas. Kalau tak silap cikgu ketua kelas lah. Ada tak? No, Batrisha.
Oh, Batrisha tak ada hari ni Okey, tak apa. Batrisha tak ada. Ni cikgu nampak tadi. Putri Ailhana. Okey, Putri boleh buka mic. Okey, terima kasih banyak. Okey, kita ada dua jenis termometer yang diberikan dalam bentuk gambar, P dan juga Q. P termometer apa? Tahu tak? Cikgu bagi tips sikit termometer. Apa ni? Jawab sebelum tulisan ni lengkap. Rectal. Apa tu? Rectal. Termometer rectal lah. Susah lah, tak ada pen. Cikgu punya tab bateri habis pula. Okey, rectal Rectal ni untuk ukur suhu kat mana tu, Putri? Dubur baby. Umur dia berapa? Dalam lingkungan? 3 bulan. 3 bulan. Bagus, betul lah Okey, kenapa tak sesuai guna ni pada orang dewasa? Privacy Jadi lah sebab tak sesuai kot. Ya, memang tak sesuai. Tapi dalam soalan dia akan tanya kenapa tak sesuai. Dia minta awak jelaskan. So awak boleh jawab lah. Sebab privacy bahasa Melayu apa Selain daripada privacy tu, kenapa dia tak sesuai? Sebab jarak dubur dengan rectum adalah jauh. Rectum tu adalah organ untuk menyimpan najis. Biasanya bayi dia mempunyai saiz badan yang kecil, jadi sesuai lah. Tapi kalau dewasa tidak sesuai. Selain daripada tu, sebab orang dewasa dia dah mempunyai privacy kan. So kita tak nak benda tu Okey, yang Q ni termometer apa ni, Putri? Inframerah. Bagus, inframerah So cikgu tulis sajalah kat sini. Inframerah macam itulah inframerah. Bagus. Okey, B. Apakah kegunaan kedua-dua termometer tersebut? Cuba bagi tahu kegunaan termometer rectal ni dulu. Apa kegunaan dia? Untuk bayi. Kena bagi ayat yang penuh. Kalau kita jawab untuk bayi, tak tepat. Sebab untuk bayi apa? Untuk bayi makan. Untuk bayi buat apa? Tak tepat kan? Kita kena bagi penuh. Kegunaan dia apa? Untuk menyukat suhu bayi. Bagus. Itu jawapan dia. Itu maksud cikgu jawapan yang penuh. Okey, yang ini inframerah pula bagi jawapan penuh. Untuk menyukat suhu orang dewasa. Tanpa menyentuh tubuh. Tanpa menyentuh tubuh manusia. Bagus. Cuba baca soalan C tu dan jawab. Nama cikgu ada kat situ. Sejak pandemik COVID-19, Najib akan memeriksa suhu badan sebelum memasuki pasar raya. Apakah termometer yang sesuai untuk mengukur suhu badan beliau? Termometer yang sesuai untuk mengukur suhu badan beliau ialah termometer inframerah. Bagus, termometer inframerah. Okey, dia ada minta kita jelaskan. Jelaskan? Kerana termometer inframerah sangat sesuai untuk orang dewasa tanpa menyentuh tubuhnya. Bagus, tanpa menyentuh tubuh. Itu adalah markah dia. Dan apabila tidak menyentuh tubuh, sudah pasti dia tidak membantu untuk menyebarkan lagi virus. Untuk menyebarkan lagi COVID-19. Dan selain daripada itu, untuk mematuhi SOP. Untuk mematuhi SOP yang tidak membenarkan kita ada sentuhan dengan orang lain. Mungkin ni soalan yang terakhir kot. Yang ini biar cikgu tanya awak. Cikgu baca, cikgu jelaskan kepada awak. Okey, nampak Raja 4 ni, nampak gambar yang macam ni, dah jelas lah ini penyakit apa. Ini penyakit apa Hani? Hani ada tak? Kalau Hani ada, boleh buka mic. Ini penyakit apa Hani? Hani tak ada, kita pilih istiqomah. Istiqomah, nampak gambar ni, ini penyakit apa istiqomah?
Obesity. Obesity. Sebab apa dia boleh jadi obesity? Banyak makan. Banyak makan, terlebih kelas makanan. Okey, bagus. Terlebih kelas makanan. Okey. Kita tengok pada dia minta kita hitungkan jisim. Hitungkan jisim bagi bukan ni, hitungkan jisim. Oh ni. Dia minta kita kirakan. Yang ini kita susah nak minta awak buat. Tak apa, biarkan dulu. Yang ini ya, cikgu rasa cikgu stop sampai sini kan. Sebab dia ada benda lah ni. Dia ada calculation. Okey lah, cikgu stop sampai sini sebab dia ada calculation. Yang ini cikgu akan tinggalkan sebagai tugasan kepada awak. Nanti cikgu akan upload dekat live worksheet. So awak boleh jawab menggunakan phone sahaja. So yang ini kita biarkan dululah. Tapi awak jangan bimbang sebab formula dia dah bagi. Awak mesti tahu untuk memasukkan nilai dalam formula. Sebab kalau kita tengok kat sini formula dia, indeks jisim badan. So bagi rajah 4, individu tersebut mempunyai indeks jisim badan sebanyak 40. Of course obesity. 40 equal to jisim badan. Jisim badan tu yang awak nak cari. So dia itu adalah X, iaitu jumlah yang kita nak calculate. Bahagikan dengan ketinggian dia dalam unit meter dan dikuasa 2 kan. So 1.7 square. So tekan calculator sahaja. X equal to 1.7 square times 40. Itu je. So dapatlah jawapan. So nanti awak calculate lah yang mudah-mudah je kan. Simple je. Okay, so far ada apa-apa soalan tak? Saya cikgu. Yes, siapa tu? Daniel. Okay, Saya nak Daniel. tanya cikgu. Kenapa kalau atlet, diorang bersukan, kadar denyutan nadi diorang tu lebih rendah berbanding orang biasa? Kadar denyutan nadi dia orang lebih rendah berbanding dengan biasa Okey. Cikgu faham soalan tu. Tapi sebelum cikgu jawab soalan tu, kita ada jawapan daripada Istiqomah. Istiqomah dia dah kirakan berapakah jisim individu yang obes tu tadi. Jisim dia adalah 115.6 kg. Jisim tu terlalu tinggi terlalu tinggi. Of course dia obesity. Mungkin dia obesity yang tahap yang tinggi punya. Berbalik kepada soalan Daniel tadi, kenapa atlet mempunyai denyutan nadi yang lebih rendah berbanding dengan individu biasa? Kenapa? Sebab individu atlet ni dia dah mengalami latihan yang intensif. Latihan yang intensif telah membentuk daya tahan otot yang lebih. Daya tahan otot yang lebih. Jadi dekat sini, otot jantung dia boleh mengepam darah dengan lebih lancar dan banyak berbanding dengan individu biasa. Disebabkan oleh latihan yang intensif tu tadi. Jadi dia punya otot lebih kuat berbanding dengan individu biasa. Jika dikomparekan dengan wanita pula, of course lah atlet lelaki ni lagi tinggi. Tetapi awak kena ingat, kalau atlet lelaki ni, dia punya denyutan boleh sehingga 200. Sehingga 200 apabila dia sedang melakukan aktiviti-aktiviti yang sangat cegas. Latihan intensif. Kalau manusia yang biasa, dia tak boleh sampai 200. 200 tu mungkin jantung awak akan mengalami kegagalan. Itulah ketikanya kalau awak dengar berita main badminton, main futsal, tiba-tiba awak jatuh, pengsan dan mati. Kenapa? Sebab jantung terlalu bekerja keras daripada keadaan normal. Sebab awak bukan atlet, tapi akhirnya dia bekerja keras sangat, jantung tu dah terlalu tinggi denyutan degupan jantung tu. So akhirnya jantung mengalami kegagalan sehingga dia berhenti. Pop! Dia dah tak boleh berfungsi. Bila dia berhenti, otak dah tak dapat oksigen, maka awak pengsan. Jika lambat disedarkan, awak mati. Itulah sebabnya. Dekat sini awak kena faham, atlet dia mempunyai otot yang lebih kuat dan dia telah mengalami latihan yang intensif untuk membentuk otot-otot yang lebih kuat bagi mengepam darah dengan lebih lancar dan banyak. Itu kata kunci dia. Okey, cikgu harap itu menjawab soalan. Ada soalan-soalan lain? Tak ada. Kalau awak segan nak tanya, awak boleh type dekat komen. Tapi cikgu yakin pelajar sekolah seni ni dia berani bercakap kat depan kan.
Tak ada Tak ada soalan? Okey, tak ada soalan tak apa. So awak kena faham kenapa cikgu buat intervensi untuk bab yang ketiga. Kenapa? Mana bab yang pertama dengan kedua? Bab yang pertama cikgu bagi awak buat latihan. Ada dekat dalam Google Classroom awak kan? Awak boleh buat latihan dekat situ. Macam mana nak buat latihan tu? Lagi satu awak kena tengok YouTube cikgu. Cikgu bagi link tu kat sini lah. Cikgu bagi link tu kat sini, senang sikit. Awak boleh tengok dekat belakang ni, dekat TV belakang cikgu ni. Ini adalah satu contoh laman web untuk awak belajar bab 1 tingkatan 4 sains, iaitu keselamatan di dalam amal. Awak main game sebenarnya. Awak belajar dengan lebih mudah gunakan cara yang teknik sebegini. Awak boleh tekan try register now. Lepas tu awak isi dia punya data. Lepas tu awak tekan try now sahaja. Dan nanti awak boleh jawab lah. Dia macam kita main game. So nanti dia akan bawa awak pergi sini. Dia minta awak main game. Awak macam main satu simulasi. Masuk dalam akmal. Lepas tu belajar keselamatan di dalam akmal. Cikgu rasa cara ni lebih baik. Cikgu bagi awak link dia. Cikgu bagi dekat WhatsApp. Cikgu bagi dekat Google Meet chat pun cikgu dah bagi. Itu adalah link dia. Cikgu minta awak belajar. Belajar melalui permainan simulasi tersebut. Ada link yang cikgu dah bagi. So awak boleh belajar daripada situ. Itu cara belajar yang lebih seronok lah berbanding cikgu cakap. Mungkin awak bosan. So awak mesti nak main game kan. Sebab usia awak ni suka main game kan. Jadi gunakanlah kelebihan yang awak ada. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Tak ada? Kalau tak ada, so itu sahajalah kelas kita pada malam ni. Dan jangan lupa untuk awak isikan link attendance. Link attendance tu ada dalam link yang selalu cikgu bagi dalam WhatsApp. Awak klik. Sebab pelajar awak, cikgu ada yang datang tapi link attendance dia tak nak datang. Nanti sekolah dia ingat awak tak datang. Kesian kat awak. Awak datang tapi sekolah cakap awak tak datang. Baik awak isi link tersebut. Okey, so kita ada berapa pelajar yang datang pada hari ni? Kita ada 15, 16. Satu tak datang, mungkin Batrisha lah. Batrisha tak datang, tak apa. Mungkin Batrisha tak sihat agaknya. Okey, kalau tak ada apa-apa. Ya? Saya ada. Ada pula. Siapa yang tak ada sekejap. Cikgu kena check balik lah nanti yang tak ada ni. Batrisha ada punya. Cikgu soal awak tadi, mungkin awak terkeluar agaknya. Okey, itu saja, sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum. Selamat malam. Terima kasih banyak. Terima kasih. Jangan lupa tengok pada GC. Ada tugasan, tolong lengkapkan sebelum due date. Terima kasih cikgu. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih.